Moderator majlis kita, Puan Hajah Opah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi Khamis yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang untuk kita sama-sama tadabbur, ambil perhatian, ambil peringatan, seterusnya memahami dan mengamalkan dalam hidup ini. Ayat 37 surah Fatir. Ayat 37 surah Fatir. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nazir. Sadaqallahul azim. Ayat 37 surah Fatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, penghuni-penghuni neraka menjerit penuh kesakitan, minta, mohon, rayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka yang menyeksakan ini, untuk kami mengerjakan amal saleh yang kami tidak melakukannya ketika kami hidup di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyoal mereka itu dalam keadaan mereka itu kesakitan, keperitan, terseksa dalam neraka. Belum lagi kami berikan, sediakan kepada kamu usia umur yang secukupnya sewaktu kamu menjalani hidup di dunia, yang mana usia umur yang kami berikan kepada kamu itu ada peringatan-peringatan dari kami untuk kamu kembali kepada jalan kebenaran. Maka telah datang kepada kamu Rasul yang diutuskan memberi peringatan, tetapi sama sekali kamu menolaknya. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Ayat 37 surah Fatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan bahawa penghuni-penghuni neraka kesakitan, amat perit, amat dahsyat seksaan yang mereka terima. Lalu penghuni-penghuni neraka saban waktu minta, mohon, rayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka ini segera dikeluarkan daripada neraka dan beri mereka peluang untuk menjalani semula hidup di dunia bagi mereka melakukan amal saleh. Rabbana
akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini untuk kami melakukan amal saleh yang kami tidak lakukannya sewaktu kami menjalani hidup di dunia ketika dulu. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala kemukakan kepada kita betapa dahsyatnya siksaan yang amat memedihkan dalam neraka. Penghuni neraka dah tak tahan lagi dengan siksaan yang diterima, maka saban waktu minta mohon rayu kepada Allah dan berjanji pula kepada Allah, kiranya diberi peluang kali kedua menjalani kehidupan di dunia, mereka akan mungkir janji. Mereka akan lakukan amal soleh sepenuh masa, sebanyak yang boleh, sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengajukan persoalan. Setelah mereka itu mengajukan permohonan, permintaan rayuan, mereka ajukan kepada Allah permohonan, permintaan rayuan. Allah ajukan pula persoalan. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Tak cukup lagi kah? Ataupun belum cukup lagi usia umur yang kami sediakan, yang kami berikan kepada kamu sewaktu kamu menjalani hidup di dunia. Bukan itu sahaja. Sewaktu kamu jalani hidup di dunia, berkali-kali didatangkan peringatan demi peringatan kepada kamu. Malah telah datanglah rasul yang diutuskan. Ya, barisan para rasul khas yang diutuskan untuk menunjuk ajar, membimbing kamu sepanjang hidup kamu di dunia. Waja'akumun nadhir. Sesungguhnya telah datanglah kepada kamu rasul yang memberi peringatan, tapi kamu tak pedulikan. Maka inilah akibatnya, kamu dihumban dalam neraka. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah sediakan usia umur yang secukupnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan peruntukan usia umur yang ideal untuk setiap hamba-hambanya yang diberi peluang menjalani hidup di dunia. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, hisadu ummati minas sittina ila sab'in. Kebanyakan usia umur umatku di dunia ini antara 60 hingga 70 tahun. Antara 60 hingga 70 tahun. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan kepada kita time frame, ya, jangka hayat kita, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara 60 hingga 70 tahun. Kadang-kadang menjejis
80 tahun. Jarang-jarang boleh sehingga 90 tahun. Baik, maka kita telah diberikan garis panduan jangka hayat 60-70 tahun. Maka itulah modal yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita bagi mengurus kehidupan ini. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat pada tahun 505 Hijrah, dah wafat 900 tahun yang lalu. Menyatakan bahawa usia umur manusia itu ialah modal untuk dia jalani kehidupan di dunia. Seorang ahli perniagaan, apa bentuk perniagaan yang hendak diceburi bergantung kepada modal yang ada, bajet modal yang ada. Modal yang kecil, niaga kecil-kecilan. Modal yang besar, niagalah besar-besaran untuk meraih laba keuntungan yang banyak. Perlu diingat, 60-70 tahun itulah modal yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi kita menjalani hidup di muka bumi. Maka di sinilah kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Bijak dalam membuat pilihan hidup. Bijak dalam membuat keputusan hidup. Bijak dalam mengambil segala tindak tanduk hidup sesuai dengan modal yang ada. 60-70 tahun. Maka 60-70 tahun itu merupakan usia umur yang dirahmati. 60-70 tahun itu merupakan usia umur yang dirahmati. Allah merahmati. Betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita 60-70 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan mengungkit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perakukan pada ayat 37 surah Fatir. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan, berikan usia umur yang ideal. Usia umur yang ideal. Iaitu 60-70 tahun. Khas untuk kita umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah usia umur yang berlebih-lebihan sehingga kita lupa daratan. Dan tidaklah usia umur yang begitu singkat tempoh masanya. Sekadar 20 tahun aja untuk hidup di muka bumi. Tidak. 60 hingga 70 tahun. Itulah usia yang dirahmati. Usia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Sebagai bukti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sebagai bukti Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Maka dalam tempoh masa 60-70 tahun usia umur kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringatan demi peringatan. Peringatan demi peringatan. Daripada usia umur, kita kata
7 tahun. Ada peringatan Allah. Sebab itu 7 tahun itu telah mencapai usia mumayyiz. Ya. Kemudian pada usia 15 tahun Hijriah menanggung kewajipan hukum syarak mukallaf. Itu juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila telah mencecah usia 20 tahun. Ada tanda-tanda peringatan dari Allah. Begitu juga apabila mencecah usia 30 tahun. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usia 40 tahun. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia 50 tahun. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah sampai kepada kita kata kemuncak usia umur 60 tahun. Hinggalah sampai kepada ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka betapa Allah merahmati, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Setiap sama ada 10 tahun sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hambanya yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tugas-tugas khas, memberi bimbingan, memberi pimpinan, menunjuk ajar kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita suatu pesanan berhubung tentang peringatan. Peringatan. Apa dia? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ammarahullahu khamsina sanatan fil Islam." Man ammarahullahu khamsina sanatan fil Islam. Sesiapa yang usia umurnya mencecah 50 tahun. Wah, ada 10 tahun lagi sebelum sampai kepada kemuncak usia umur. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa jua yang mencecah usia umurnya 50 tahun dan dia sebagai seorang Islam yang sejati, perintah Allah dilaksana, larangan Allah dijauhi sama sekali, maka dia layak mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wah, itu adalah usia yang dirahmati. Masuk aja umur 50 tahun, kita akan meraih penghormatan dari Allah, penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Apakah penghormatan yang Allah berikan? Adakah penghormatan yang diberikan itu dalam bentuk anugerah bintang kebesaran, Datuk Seri? Tidak, bukan itu. Penghormatan, penghargaan
kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang telah mencecah usia 50 tahun, hanya tinggal 10 tahun lagi yang dah mencecah usia 50 tahun sebagai seorang Islam yang sejati. Perintah Allah dilaksana, larangan Allah dijauhi sama sekali. Layak dia mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Diberi pengampunan dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diberikan pengampunan dosa-dosa yang telah ada. Itu penghargaan dari Allah, bukan dalam bentuk bintang kebesaran, bukan dalam bentuk jawatan maupun gelaran, tetapi ya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat umur 50 tahun sebagai seorang Islam yang sejati. Man amarahullahu khamsina sanatan fil Islam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jelas daripada apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ni sudah mencecah umur 50 tahun, ingat, inilah dia usia yang dirahmati. Dirahmati kerana kita diberi penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, dengan syarat, ya, kita sebagai seorang Islam yang sejati. Perintah Allah dilaksana, larangan Allah dijauhi sama sekali. Ya, kerana kita menghargai ya, usia umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Daripada 15 tahun Hijriah, aqil, baligh, mukallaf, menanggung kewajipan hukum syarak, sampailah 50 tahun. Ya Allah, perintah Allah dilaksana, larangan Allah dijauhi, layak diberi penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hapus kira dosa-dosa yang ketelanjuran dilakukan. Baik. Ada seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, habis apabila dah masuk umur 50, 51, 52, 53 meninggal dunia, tak tahulah, darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, tak tahu kenapa. Ya, bapaknya dah umur 80 tahun tak mati-mati. Anaknya baru 52 tahun dah meninggal dunia. Baik, jangan bimbang. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperakukan dia mati dalam usia yang dirahmati. Ini dia. Mati dalam usia yang dirahmati. Mati dalam usia 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Dia mati dalam usia yang dirahmati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar berita gembira. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Man amarahullahu fil Islam, man amarahullahu khamsina sanatan fil Islam, rukhisa lahu, khuffifa anhu sayi'atu.
khuffifa anhu ruhisal azaba fil qabr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah mencecah usia umur 50 tahun sebagai seorang Islam yang sejati meninggal dunia. Kiranya dia meninggal dunia dalam keadaan dosa diampunkan, maka diringankan baginya khuffifa anhu, diringankan baginya azab kubur. Moga-moga dilepaskan ya atasnya azab kubur, ya kerana dia telah mendapat pengampunan. Ada hadis menyebutkan rufi'an anhu azab al-qabri, diangkatkan atasnya azab kubur kerana dia mati dalam usia yang dirahmati, 50 tahun, 51 tahun, sebagai seorang Islam yang sejati. Bukanlah pada usia 52, 53 dia meninggal dunia bergelumang dengan case and scandal. Case and scandal, tanggung sendiri mah. Nak cakap macam mana? Faham ya? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, usia 50 tahun. Usia yang dirahmati kerana layak mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Islam yang sejati. Perintah Allah dilaksana, larangan Allah dijauhi sama sekali. Maka kalau dia mati pada usia yang dirahmati, 50-an itu diangkatkan azab kubur. Rufi'a anhu yurfa'u anhu azab al-qabr. Setidaknya khuffifa anhu azab al-qabr, diringankan. Ringankan tu moga-moga dilepaskanlah sama sekali. Apabila dah ringan kubur, ringanlah alam selepasnya. Alam barzah ringan, alam akhirat pun ringan. Alam barzah lepas, alam akhirat pun lepas. Ya, itu nak jelaskan kelebihan, keistimewaan, keutamaan usia yang dirahmati. Usia 50 tahun. Jagalah kesihatan. Dan mintalah, mohonlah kepada Allah. Moga-moga dipanjangkan usia umur kita. Nak jelaskan di sini, ya, usia yang diberkati 40 tahun. Usia yang dirahmati 50 tahun. Kemudian usia yang mana kita dicalonkan sebagai tokoh kekasih Allah 60 tahun. Habis 70 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu kesayangan Allah. Ada darjat. Bermula dengan khiyarullah, hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Bila Allah Ta'ala nak pilih kita, bermula usia 40 tahun. Itu pilihan Allah. Kita ni jadi pilihan Allah. Macam kita nak pilih pilihan raya menjadi pilihan manusia. Pilihan raya tu, itu pilihan manusia. Manusia diberi peluang membuat pilihlah yang mana suka. Macam kuih raya, pilihlah yang mana suka. Maka, yelah, terpulanglah yang dapat memenuhi cita rasa. Tetapi Piramli pun nyanyi lagu. Mesti pandai temperang. Ada kita lah. Maka perlu difahamlah. Masuk umur 40 tahun itulah pilihan Allah. Khiyarullah. Inna khiyara ibadillahi azza wa jalla. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan-pilihan Allah daripada kalangan hamba-hambanya umat manusia. Ya, itulah usia 40 tahun.
Maka moga-moga diberkati. Apa makna barakah? Tumbuh, tambah, kembang, subur. Moga-moga kehidupan kita ini ada nilai tumbuh, ada nilai tambah, ada nilai kembang, ada nilai subur. 40 tahun. Menjadi pilihan Allah. Usia yang diberkati. Maka bermula nak jadi pilihan Allah ni umur 40 tahun. Pilihan Allah. Usia yang diberkati. Di situlah adanya 4 nilai. Tumbuh, tambah, kembang, subur. Dah masuk umur 50, dah ada uban. Jadi itu adalah umur yang dirahmati untuk mendapat pengampunan dari Allah. Ya. Masuk umur 60 tahun, tokoh, bukan tokoh Mahal Hijrah peringkat kebangsaan. Membawa pulang RM 100,000 tokoh Mahal Hijrah peringkat negeri. Membawa pulang sampai 20,000. Bukan itu. Ini tokoh. Tokoh apa? Habibullah. Tokoh kekasih Allah. Tokoh kekasih Allah. Tu umur 60 tahun. 70, 80, 90. Itu adalah tokoh kesayangan Allah. Khalilullah. Tokoh kesayangan Allah. Ya, nak jadi kesayangan manusia ke kesayangan Allah. Hari ini yang kita rebut-rebutkan nak jadi pilihan manusia. Hari ini yang kita cita-citakan nak jadi kekasih manusia lah. Kalau jadi kekasih manusia, tiba-tiba kekasih kita tu pilihan manusia pula. Dapat jawatan. Dapat jawatan allowance besar-besaran. Tak faham tak apa. Dengar je. Ya, nak jelaskan. Tahap usia umur 40, 50, 60. Ya, nak jelaskan. Kita tidak ada usia yang panjang. Usia yang ideal saja. 60 tahun ni. Fikirkan. 60 tahun ni apa sempat? Dengan duit sekarang yang nilainya makin jatuh, naik sikit je. Jadi dengan duit sekarang yang nilai yang jatuh ni, ya, dengan umur 60 tahun ni apa yang kita sempat? Yang kita sempat hutang rumah, hutang kereta, hutang keliling pinggang, hutang satu badan. Umur 60 tahun. Apa yang sempat? Kalau dulu, bolehlah kita berhutang dengan perabot. Court maut. Bawa mati akhirnya. Umur 60 tahun ni apa yang sempat kita buat? Fikirkan. Ya, kerana untuk jadi kaya itu adalah subjektif. Perkara yang sukar kita nak buat nilai shilling. Jadi dulu ingatkan 1 juta kaya. Tidak. 1 juta dah tak kaya lagi masa kini. Kerana rumah pun dah 1 juta. Baiklah. Yang kita nak tumpukan sekarang. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat 37 surah Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala beri peringatan di dunia dan Allah Ta'ala beri peringatan nanti di akhirat. Sebagaimana peringatan Allah kepada penghuni neraka yang dah tak tahan sangat dengan siksaan azab neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala ajukan persoalan. Setelah mereka itu saban waktu ajukan permohonan, ajukan permintaan, ajukan rayuan. Lalu Allah Ta'ala ajukan pula persoalan. Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadhir. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Belum cukup lagi.
usia umur yang kami beri. Tak cukup lagi. Berapa umur yang kau nak? Cakap. Umur berapa? 1000 tahun? 2000 tahun? Ya banyak macam mana pun, usia umur panjang macam mana pun, takkan dapat memenuhi cita rasa kemaruk manusia yang tak ada batasannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hinggalah dibawa ke tanah perkuburan. Masih lagi tak mencukupi harta kekayaan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita bijak dalam membuat pilihan, bijak dalam membuat keputusan, bijak dalam mengambil tindakan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang bijak dalam membuat pilihan, keputusan, tindakan ialah orang yang sentiasa memerhatikan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, kecacatan dirinya. Lalu dia melakukan amal-amal saleh, amal-amal ibadah, amal-amal jariah, bekalan untuk hari matinya, bekalan untuk hari selepas matinya nanti. Wa amila lima ba'dal maut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak nyatakan kepada kita seorang yang bijak. Bijak ni pada 3. Bijak dalam membuat pilihan hidup. Bijak dalam membuat keputusan hidup. Bijak dalam mengambil tindakan. Kadang-kadang dia bijak dalam menulis jawapan peperiksaan. Memang cukup bijak dia. Cukup masa, jawapan dapat dipenuhi, assignment dapat disiapkan, semua dia akan ditabalkan sebagai tokoh pelajar terbaik. Ya, mahasiswa terbaik, mendapat anugerah dekan kerana bijak dalam memberi jawapan. Tapi rupa-rupanya dia tidak bijak dalam membuat pilihan hidupnya, keputusan hidupnya, tindakan-tindakan untuk kehidupannya. Yang bijak itu apa? Mandana nafsahu. Rasulullah nyatakan, orang yang melihat kelemahan dirinya. Kelemahan diri bukan dari segi mata benda, harta benda, apa benda. Tapi kelemahan pada persiapan persediaan untuk kehidupan yang kekal abadi buat selamanya. Itulah yang paling bijak. Rasulullah tak kata bodoh. Rasulullah kata orang yang paling bijak siapa? Itu jelas daripada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun ucapan tahniah kepada tuan-tuan yang telah mencecah usia 50 tahun, tahniahlah. Saya dah 57 tahun. Dah setahun saya bersara. Bersara 56 tahun. Ya, ramai orang kata tak bijak Ustaz Hanafiah. Bodoh no. Ya, bersara umur 56 tahun. Yalah, kerana saya takutlah masuk umur 60 tu je. Masuk umur 60 tu, ya, kerana dah Rasulullah beri kepada kita guideline, time frame, jangka hayat 60-70 tu. Jadi lebih baik maknanya 56 lah. Kita bagi peluang anak-anak kita boleh mengisi jawatan kita
Moga-moga jawatan kita tak dijumutkan kan. Anak-anak boleh isi. Bagi kita bukan masanya lagi lah. Nanti hekik-hekik dah masa untuk kita menjadi insan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-kaisu, orang yang bijak dalam membuat pilihan keputusan tindak tanduk dalam hidup. Kiranya usia saya melepasi sehingga 60-70, alhamdulillah, itu anugerah Allah. Moga-moga usia umur yang panjang, banyak amal soleh, amal jariah, ya, amal ibadah, itu yang saya harapkan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kuliah kita tak perlu panjang-panjang. Kerana tuan-tuan pun penuh fact dia tahniah lah. Saya pun lepas ni nak nyapu-nyapu sampah tu. Ya. Nak tanam-tanam pokok-pokok sikit-sikit. Alhamdulillah. Dah tua-tua ni. Wong Jawa ngomong wes tu dah tak laku kan. Tak apalah. Jadi nak nyapu-nyapu sikit-sikit. Peluang-peluang. Alhamdulillah. Itulah yang mampu kita lakukan pengisian di penghujung usia. Yang telah usia 50, jangan patah semangat. Kamu telah berada pada usia yang dirahmati. Usia yang dirahmati. Manfaatkan. Maka, sekadar lagi beberapa minit yang tinggal ini, maka kalau ada 1-2 soalan, dijemput dan dipersilakan. Saya kembalikan kepada Puan Hajah Opah kita. Dijemput dan dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Ada soalan ke perempuan? Silakan. Ada ruang dan peluang untuk bertanya, untuk pencerahan, jangan buang masa. Silakan bertanya. Ada? Nak tanya. Macam mana kalau kan ada kata nak edit motivasi tu kita kena ingat syurga atau neraka, tapi kenapa masih ingat syurga neraka masih tak bermotivasi lagi ni Mas? Nak terus beristiqamah. Nombor 2, kenapa bagaimana cara untuk iman terus naik dia tak turun-turun? Itu je. Terima kasih Ustaz. Pandainya soalan Hajah Khadijah pandai. Ni ustazah ni yang tanya ni. Yelah, tiba-tiba nak tanya ustaz yang dah bersara pula. Tanya. Ya. Syurga, neraka itu adalah janji-janji Allah. Kita kata manifesto. Hebatnya parti-parti politik ini, sokongan yang kita beri kepada parti politik ini berdasarkan manifesto. Ya, manifesto ya. Ini saya bukan orang parti. Ya, saya tak pandai berparti politik apatah lagi. Tinggal lagi kalau kita nak memahami penubuhan parti. Parti yang ideal, parti yang terbaik, kita kena baca manifesto dia. Penubuhan dia, dasar parti, manifesto parti, maka untuk kita sokong dia. Tak faham tak apa. Ini sebagai contoh. Baik. Maka manifesto itu janji-janji pilihan raya parti-parti yang bertanding, yang menjadi calon. Maka syurga dan neraka ini merupakan janji Allah. Dan janji Allah itu adalah benar. Lalu kita selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang kita sebut sebagai bukti kita beriman dengan apa yang Allah firmankan. Sadaqallahul azim. Benar yang difirmankan. Benar janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegang pada janji. Pegang pada janji. Nanti ada masa kita bahas. Pegang pada janji itulah namanya kita bermusyahadah.
Sebab itu sebagai rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Di situlah perakuan kita, perakuan dan pengakuan kita terhadap janji kita kepada Allah dan janji Allah kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, maka nak jelaskan betapa syurga neraka itu adalah janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Ta'ala tak akan mungkiri janji. Manusia tak boleh pegang janji lah. Pandai buat perjanjian lah manusia. Jangan panjang-panjang, nanti terlebih masa ya. Baik, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, bagaimana ya nak terus istiqamah. Nak terus istiqamah sebagaimana kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wafat pada tahun 505 Hijrah. Dalam kitabnya Mizanul Amal dan juga kitabnya dimasyhurkan dibaca di masjid-masjid, Minhajul Abidin. Ya, apabila kita melakukan amal ibadah, kita lakukan amal ibadah itu bermula dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian kita lakukan amal ibadah itu dengan rasa harap yang setingginya kepada Allah. Khauf dan raja. Dan yang ketiga, kita lakukan amal ibadah itu dengan rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Jadi waktu kita melakukan amal ibadah itu adalah dating. Waktu kita berdating dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Musalli yunaji Rabbah. Di riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Musalli yunaji Rabbah. Orang yang mendirikan solat itu sebenarnya dia berbisik-bisik dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lafazkan itu bukan kata-kata palsu, itu bisikan seorang hamba kepada yang maha agung lagi maha perkasa. Bisikan seorang yang sentiasa cinta kepada Allah. Maka bila kita sembahyang bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, tapi itulah dalam melaksanakan ibadah solat itu, disitulah kita hadirkan rasa khauf, takut kepada Allah, raja, harap kepada Allah, dan disitulah kita menyemai bibit-bibit cinta seorang hamba kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada satu soalan lagi, dijemput dan dipersilakan. Baik, silakan soalan terakhir. Ada? Sila Puan. Kalau tak ada, untunglah. Boleh kita cepat nak nyapu-nyapu kat luar rumah ni. Tak ada, tak ada soalan ke? Dulu ketua jabatan jusasi, banyak kelebihan, ada tukang masak, ada allowance, tukang kebun. Bila dah tak ada jawatan, semuanya dah hilang lah. Maka kena buat sendirilah. Itulah usia yang diberkati. Tak faham tak apa, saja bagi contoh kan. Alhamdulillah. Exercise tu Ustaz. Okey, kalau tak ada soalan, sebelum kita minta Ustaz tutup majlis kita, doa sikit untuk kami Ustaz. Silakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, Waalaikumsalam. kafaratul Ustaz. majlis dengan suratul As tak nak baca ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.